Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurkah binti Mat Zaki dari Politeknik Kuching Sarawak akan membentangkan kajian berkaitan dengan lengan cawan ais dari bahan kital semula dan semula jadi. Lengan kopi adalah lengan berbentuk silinder tanpa pemegang yang dimuat rapat pada cawan kopi kertas dengan bertujuan melindungi tangan peminum daripada kepanasan kopi. Lengan cawan kopi adalah tawaran terbaik yang diberikan oleh kedai kopi, restoran makanan segera dan vendor untuk satu minuman panas dalam cawan kertas. Lengan kopi ini telah dicipta pada tahun 1991 oleh J. Sorensen dan dipatentkan pada tahun 1995 di bawah nama dagangan Java Bracket. Satu idea perlu dipikirkan dari segi kos dan mesra alam untuk memastikan ketulan air di dalam bekas minuman tidak mencair dengan cepat. Juga perlu dipertimbangkan bagaimana mengelakkan kelembapan yang termeluap daripada ais mencair tidak membasahi tangan serta permukaan meja. Maka idea yang diperolehi adalah serbuk kelapa dan juga kertas kital semula iaitu cardboard digandingkan untuk melihat keberkesanannya. Kedua item ini dipilih disebabkan faktor seperti kos dan mudah diperolehi dan juga senang diurus. Sememangnya ketulan ais dalam sesuatu bekas lebih cepat cair di negara tropika berbanding negara sejuk memandangkan purata suhu harian antara 21 hingga 32 darjah Celsius. Kub ais bersaiz 1 inci yang diletakkan di dalam bilik dengan julat suhu antara 23 hingga 26 darjah Celsius boleh menyebabkan ketulan ais mencair keseluruhan menjadi air sejuk dalam masa 15 hingga 20 minit. Berdasarkan kesan pemulapan yang berlaku inilah kajian berkaitan bagaimana memperlahankan proses pencairan ais di dalam cawan minuman air agar penggemar minuman berais dapat menikmati minuman ais dengan lebih lama. Di samping itu juga, hasil kajian ini juga cuba menguruskan proses akibat pemeluapan ais kepada cecair di sekeliling cawan, tidak terlalu membasahi tangan, meja atau apa sahaja yang menyentuhnya. Pemeluapan merupakan satu proses eksoterma, iaitu proses membebaskan haba dan kesannya dapat dilihat melalui titisan air yang terbentuk di bahagian luar cawan berais. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk menentukan nisbah campuran sabut kelapa dan fiber dari kertas cardboard yang bersesuaian untuk dijadikan lengan cawan ais. Yang kedua adalah mengukur berat kandungan air yang diserap oleh lengan cawan ais akibat proses pemeluapan. Manakala objektif ketiga adalah menentukan sama ada ketebalan lengan cawan ais akan memberi kesan ke atas kecairan ketulan ais. Kajian ini menggunakan sabuk kelapa dan kertas cardboard yang dikital semula. Bahan ini seperti yang kita ketahui boleh dikital semula berulang-ulang kali kerana ia tidak melibatkan campuran bahan kimia dalam penghasilannya. Kajian ini sememangnya bertujuan untuk melambatkan proses pencairan ais di dalam bekas minuman serta memastikan cawan penggemar minuman berais sentiasa kering semasa memegang cawan dan meja tidak akan basah apabila diletakkan cawan minuman. Skop ini hanya tertumpu kepada penghasilan dengan cawan ais menggunakan bahan kital semula seperti sisa sabuk kelapa dan kertas cardboard. Penghasilan dengan cawan ais menggunakan nisbah campuran sabuk kelapa dan kertas cardboard dengan kadar yang berbeza. Kajian ini juga bertujuan untuk menilai kadar penyerapan kandungan air yang termeluap ke permukaan cawan berais dan keupayaan dengan cawan ais mengekalkan suhu air minuman. Lengan cawan ais yang akan dihasilkan ini adalah terhad dari segi reka bentuknya. Dalam menghasilkan lengan cawan ini, penggunaan cardboard dan urat sabuk kelapa digunakan. Cardboard dipotong dan dicincang menjadi kepingan-kepingan kecil yang bertujuan untuk memudahkan ianya lembut dan mudah terurai apabila direndam nanti. Air yang dituang ke dalam bekas tanggungan air bersama dengan cardboard akan dicincang sehingga tenggelam sepenuhnya cebisan cardboard tersebut dan dibiarkan terendam selama 12 jam. Setelah itu, pengisar digunakan untuk menghancurkan cebisan lembut cardboard yang telah direndam menjadi bentuk pelupa.
Urat sabut kelapa yang tua dikerat dan dipendekkan sesuai dijadikan struktur pengikat. Kertas cardboard yang telah dihancurkan tadi digaul bersama dengan sabut kelapa dan seterusnya dimasukkan dalam bekas tapungan air yang dicampur air separas dengan acuan kertas bersaiz A4. Hasilnya, acuan dikeluarkan dari bekas tapungan air dan dipindahkan seterusnya ditelengkupkan ke dalam helaian kain batik. Gambar raja di sebelah kiri menunjukkan sampel yang digunakan untuk uji kajian telah kering dan dikeluarkan dari permukaan kain batik. Manakala gambar raja di sebelah kanan adalah sampel yang telah dibentuk untuk bersesuaian dengan cawan yang akan digunakan di dalam kajian. Setelah kering dan diasingkan dari permukaan kain, 6 lengan cawan ais telah ditimbang untuk diambil bacaan awal. 2 sampel akan diambil pada setiap nisbah iaitu 2 nisbah 1, 1 nisbah 1 dan 1 nisbah 2. Sampel dikira menggunakan formula berikut iaitu peratus kandungan lembapan bersamaan berat segar tolak berat kering bahagikan dengan berat segar dan didarabkan dengan 100%. Ini adalah formula yang digunakan untuk mendapat peratus kandungan lembapan. Jadual 1 menunjukkan nisbah sabut kelapa dan fiber daripada kertas cardboard dalam setiap sampel. Sampel A mewakili 12 gram untuk sabut kelapa dan 24 gram untuk kertas cardboard. Sampel B pula adalah mewakili 12 gram untuk sabut kelapa dan 12 gram untuk kertas cardboard. Sampel yang terakhir iaitu sampel C pula mewakili 24 gram untuk sabut kelapa dan 12 gram untuk kertas cardboard. Jadual 2 pula merujuk kepada berat bagi setiap sampel. Jadual 3 pula adalah merujuk kepada ketebalan pada setiap sampel yang diambil. Dapatan dari uji kaji yang dijalankan menunjukkan purata kandungan lembapan yang dikumpulkan, iaitu sampel A adalah sebanyak 81.94%, sampel B sebanyak 69.56%, dan sampel yang terakhir iaitu sampel C adalah sebanyak 37.28%. Ditunjukkan graf sampel yang mempunyai peratus kandungan lembapan dengan kadar pemulapan. Sampel A melalui garisan berwarna biru mempunyai kandungan lembapan yang lebih tinggi berbanding sampel B dan juga C. Keadaan ini disebabkan oleh keupayaan penempatan haba yang rendah oleh sampel A. Akibatnya haba tidak dapat diperangkap. Kesan daripada kelemahan penempatan haba, maka kadar pemulapan menjadi lebih tinggi. Sampel B pula melalui garisan berwarna jingga dikelaskan sebagai kategori sederhana kerana sampel tidak terlalu tebal dan tidak terlalu nipis. Sampel B mempunyai kadar nisbah yang sama antara sabut kelapa dan purba daripada cardboard. Purata ujian masa penyerapan air, sampel B adalah lebih rendah daripada sampel A. Sebaliknya, masa penyerapan lebih lama daripada sampel C. Hasil uji kaji juga menunjukkan kandungan lembapan sampel C lebih rendah iaitu kurang daripada 4%. Ini disebabkan sampel C mempunyai nisbah sabut kelapa yang lebih berbanding dengan kertas cardboard dan keadaan ini membantu mengurangkan kadar pemindahan haba oleh ketulan ais batu dalam minuman ke permukaan cawan berais. Secara kesimpulannya, reka bentuk dengan cawan ais dengan nisbah campuran sabut kelapa dan fiber daripada kertas cardboard berbeza, memberikan keputusan yang berbeza dari segi berat, ketebalan, sifat penyerapan lembapan dan kadar pemulapan pada lengan cawan ais. Sampel C boleh memperlahankan kadar ketulan ais dalam cawan minuman mencair. Oleh itu, ia membantu penggemar minuman berais menikmati minuman pada tempoh masa yang lebih panjang sebelum ais benar-benar mencair dalam cawan minuman. Cadangan penambahbaikan adalah menggunakan bahan pengikat dari bahan semula jadi untuk mengelakkan lengan cawan ais daripada mudah pecah dan terlerai. Keadaan ini juga boleh dipanjangkan lagi dengan mengkaji penggunaan serat dari daun nenas, batang pisang atau kulit buah durian sebagai bahan penebat haba. Sekian dari saya membentangkan tajuk lengan cawan ais dari bahan kitas semula dan semula jadi. Terima kasih.